Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Zaini bin Muhammad Lazim, guru RBT dari sekarang ini mengajar di SMKA Tuk Bacok. Okey, saya akan pada hari ini saya akan mengajar tajuk reka bentuk mekanikal tingkatan 2. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, sila dapatkan modul ataupun mengimbas QR code yang tertera di skrin atau minta pertolongan daripada guru-guru anda. Okey, untuk pada hari ini, standard pembelajaran yang perlu pelajar dapat pada akhir pembelajaran pada hari ini ialah murid perlu mengenal pasti komponen mekanikal dan menjelaskan bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih. Okey, sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini, sila tonton video yang tertera di skrin. Okey, video ini saya petik daripada TikTok. Jadi sambil-sambil main TikTok, sila ambil pengajaran. Bukan semua dalam TikTok tu benda-benda yang tidak berfaedah. Kita boleh ambil contoh-contoh berkaitan dengan pembelajaran kita setiap hari. Kita boleh linkkan dengan pembelajaran kita dengan setiap hari, setiap mata pelajaran ada di dalam video-video yang kita jumpa di dalam media-media elektronik. Okey, daripada video yang ditayangkan tadi, bolehkah murid-murid kaitkan dengan pelajaran kita pada hari ini, iaitu mechanical. Okey, untuk menggerakkan mesin-mesin ini, ia perlu ada sistem mechanical. Sistem mechanical adalah gabungan daripada komponen-komponen mechanical. Jadi setiap mesin atau peralatan atau produk yang bergerak mesti ada komponen mekanikal, mesti ada sistem mekanikal. Dan untuk sistem mekanikal yang paling ringkas sekali mesti ada komponen sekurang-kurangnya 2 komponen mekanikal. Okey, untuk standard 2.21 mengenal pasti komponen mekanikal. Okey, murid-murid perlu mengenal pasti beberapa jenis komponen mekanikal. Jadi terdapat boleh dirujuk di dalam buku teks apa yang kita perlu tahu mengenai komponen mekanikal ini. Terdapat 11 komponen mekanikal, iaitu gear, pautan, tuil, takal, tali sawat, aci sesondol, aci engkol, glonso, gegalas bola, bindu dan rantai. Semua komponen-komponen ini akan dijelaskan satu persatu. Okey. Yang pertama iaitu gear. Okey, gear ialah komponen yang digunakan untuk memindahkan kuasa. Gigi gear berfungsi untuk menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Okey. Terdapat kita perlu pelajari untuk tingkatan 2 beberapa jenis gear, iaitu terdapat lebih kurang 10 jenis gear yang perlu anda pelajari. Iaitu yang pertama gear serong, gear taji, gear helix,
gia tulang herring, gia rak dan pinan, gia meter, gia skru, gia dalam, gia serum pilin, gear dan gia belitan. Okey. Jadi cikgu akan menerangkan satu persatu jenis-jenis gia berikut. Yang pertama iaitu gia serong. Gia ini digunakan untuk memindah tenaga daripada satu aci ke satu aci yang lain. Dalam sudut untuk mengikut sudut 90 darjah. Biasanya dibina dengan dua gia yang berlainan saiz. Okey. Gia serong ni digunakan dalam pelbagai peralatan. Okey. Selain daripada gambar dan video yang ditunjukkan ini, mungkin murid-murid tahu peralatan lain lagi selain daripada yang ditayangkan. Okey, yang pertama tu iaitu basikal. Okey, ini adalah basikal, mungkin basikal ni sudah tidak ada lagi pada zaman ni. Ni basikal tua. Basikal tua ni sudah tidak ada. Yang dulunya untuk menggerakkan roda belakang ia menggunakan gia serong. Okay, seterusnya simulasi yang kedua tu adalah pergerakan gerudi tangan. Gerudi tangan pun jarang untuk dilihat sekarang ini kerana semuanya sudah digunakan menggunakan elektrik. Okey. Dan yang ketiga tu adalah pemukul telur. Okay, pemukul telur secara manual yang menggunakan tangan, ia juga menggunakan gia serong. Okey, peralatan seperti pemukul telur ini yang menggunakan sekarang ni menggunakan tenaga elektrik, okey, juga menggunakan gia serong. Okey. Seterusnya gia taji. Ya, gia taji digunakan untuk memindahkan tenaga antara dua aci yang selari, dua aci yang selari. Gia ini dibina dengan dua gia yang bersirat dalam satah yang sama. Okey. Kalau kita perhatikan simulasi yang ditunjukkan, itu adalah pergerakan gia taji di dalam jam tangan. Okey. Contohnya apabila kita hendak membetulkan jarum jam, kita memulas tombol dan jarum akan berpusing mengikut gia-gia tadi. Gia-gia yang terdapat di dalam jam tersebut tidak sama besar, dia berlainan saiz. Sebab itulah apabila kita memulas tombol, jarum saat, jarum minit dan jarum jam berpusing tidak sama. Okey. Seterusnya gia helix. Okey, gia ini digunakan pada mekanisme kelajuan tinggi. Okey, contohnya pada pemacu kereta untuk menukar kelajuan daripada kelajuan rendah kepada kelajuan tinggi. Okey, simulasi kita dapat tengok di situ bagaimana pertukaran gia daripada gia laju kepada gia rendah ataupun sebaliknya. Jadi kalau biasanya kita tidak akan dapat melihat benda ni berlaku di dalam kotak gia sesebuah kereta. Okey, jadi dalam keadaan kelajuan sesebuah kereta yang laju, kita masih lagi dapat menukar kelajuan dengan menukar gia. Okey, seterusnya gia tulang herring. Okey. Gia tulang herring menyerupai dua gia helix yang telah diletakkan sebelah menyebelah. Okey. Gia helix tadi yang digunakan dalam kotak gia, okey, biasanya ia mendatangkan masalah apabila ia berlaku tujuan sisi yang menyebabkan dia mungkin beralih ataupun tidak tetap. Jadi dengan menggunakan gia tulang herring ni, okey, dia menjadi lebih kuat dan lebih teguh. Ia membantu mengelak isu-isu yang berkaitan dengan tujuan sisi yang dicipta dalam penggunaan
gia helix. Okey. Seterusnya gia rak dan pinan. Gia ini berfungsi atas prinsip pergerakan pinan dalam bentuk putaran ditukar ke rak yang bergerak secara linear. Jadi, peralatan yang biasa kita gunakan ialah di pintu pagar automatik. Mungkin pelajar-pelajar boleh memberi contoh-contoh lain selain pada pintu pagar automatik. Nanti boleh berbincang dengan guru masing-masing. Seterusnya gia meter. Gia ini berfungsi untuk menukar arah transmisi. Satu jenis gia serong di mana dua paksi putar bersilang. Kalau kita tengok seperti gia serong, tetapi perbezaan dia dari segi gigi gia. Dia adalah satu jenis gia serong. Seterusnya gia skru. Gia skru juga kadang-kadang dipanggil gia helix bersilang. Gia ini digunakan untuk memindah tenaga daripada satu aci ke satu aci yang lain dalam bersudut 90 darjah. Biasanya gia helix digunakan dalam aci yang selari. Tetapi gia skru ini dalam sudut yang berlainan. Seterusnya gia dalam. Gia dalaman adalah gia dengan gigi dipotong di permukaan dalaman silinder. Yang ni penggunaan dia boleh dipelbagaikan lagi. Di situ kalau kita tengok simulasi penggunaan gia dengan rantai, di mana mungkin pada rantai itu boleh diletakkan beban dan pelbagai lagi mengikut kreativiti dan reka bentuk. Seterusnya gia serong pilin. Gia serong pilin dikenali sebagai gia serong yang mempunyai gigi helix. Itu beza dia. Gia serong dia gigi dia menegak, tetapi gia serong piling ni gigi dia menyerong. Seterusnya gia belitan. Gia ini berfungsi mengurangkan kelajuan dan memindah tenaga putaran aci pada sudut tertentu. Gia ini dibina dengan satu batang aci bergigi yang bersifat dengan gia yang bulat. Yang biasa kita tengok dia digunakan di spana boleh laras. Ini adalah spana boleh laras. Selain pada itu, banyak lagi peralatan ataupun produk-produk lain yang menggunakan gia belitan. Seterusnya, bincangkan, cuba cari 5 alatan ataupun mesin yang menggunakan gia. Cuba fikir sejenak, apakah peralatan di sekeliling anda yang menggunakan gia? Dan namakan gia yang menggunakan dalam alatan mesin itu. Senaraikan 5 alatan atau mesin yang menggunakan gia tersebut. Komponen mekanikal seterusnya ialah pautan. Pautan ni digunakan sebagai suatu komponen atau bahan bagi melengkap suatu sistem. Yang biasa kita lihat ia digunakan pada pintu pejabat atau pintu-pintu bilik. Apabila kita buka, dia memaut kembali supaya pintu tersebut tertutup. Tetapi ia boleh diperluaskan lagi penggunaan dia kepada peralatan-peralatan lain. Banyak lagi jadi sebelum ni, kalau kita lihat simulasi daripada macam kereta tu, itu adalah kereta api tapi tidak berapi, kereta mekanikal.
berupa kereta pada zaman dahulu. Okey. Jadi mungkin pemandu dia menolak, dia akan bergerak di atas rel yang disediakan. Jadi pelbagai kreativiti boleh diaplikasikan daripada idea pautan tersebut. Okey. Seterusnya tuil atau tuas. Tuil atau tuas ialah sistem yang berkaitan dengan daya, beban dan fulcrum. Ia terbahagi kepada 3 kelas. Okey. Okey, perhatikan kelas pertama. Kedudukan, daya, beban dan fulcrum. Okey, kelas pertama fulcrumnya berada di tengah-tengah. Okey. Okey, daya ataupun effort, daya tujuh ke bawah untuk menaikkan beban ke atas. Okey, biasanya aplikasi ini digunakan kepada pelayar. Selain daripada tu apa lagi? Gunting. Okey. Jadi kalau kita tengok macam permainan jongkan-jongkit, fulcrumnya berada di tengah-tengah. Okey. Seterusnya kelas kedua. Okey, fulcrumnya berada di hujung. Di hujung. Dayanya berada di hujung, daya tujuan ke atas untuk menaikkan beban di tengah-tengah. Okey, kalau kita tengok simulasi tersebut, iaitu peralatan untuk memecah biji. Memecah biji. Kalau zaman dulu, kalau awak tengok datuk-datuk nenek, orang-orang tua yang makan sirih pinang, dia mengacik pinang menggunakan kacik pinang. Itu adalah tuas daripada kelas kedua. Okey. Selain daripada itu, kereta sorong juga menggunakan sistem kelas kedua. Kereta sorong. Kita mengangkat tayar di fulcrum. Okey. Sekarang kita tengok tuil kelas ketiga. Okey, untuk kelas ketiga, perhatikan kedudukan fulcrumnya berada juga di sebelah hadapan. Tetapi yang bezanya adalah daya berada di tengah-tengah dan bebannya berada di hujung. Jadi peralatan yang biasa digunakan adalah seperti penyepit kuih. Selain daripada itu, banyak lagi peralatan yang hampir sama, seperti peralatan untuk memungut sampah, penyepit untuk mengambil air batu dan lain-lain lagi. Komponen seterusnya adalah takal. Okey, takal ialah mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda yang berputar pada gandar. Ia memudahkan kerja-kerja mengangkat beban yang berat. Okey, kalau kita lihat pada gambar tu, iaitu satu crane ataupun untuk seorang pekerja untuk mengangkat enjin yang berat, dia boleh mengangkat menggunakan sistem takal. Tetapi saya percaya semua murid-murid pernah melihat sistem ini berada di sekeliling anda. Kalau tidak musim pandemik, tentu tiap-tiap minggu murid-murid boleh lihat macam mana ketua pelajar menaikkan bendera. Okey, sistem untuk menaikkan bendera juga menggunakan takal. Okey, pada zaman dulu untuk menaikkan air di dalam telaga juga menggunakan takal. Dan murid-murid boleh berbincang dan memberikan contoh-contoh lain bersama dengan guru murid-murid. Okey. Seterusnya, komponen seterusnya ialah tali sawat. Okey, tali sawat digunakan untuk menghubungkan takal pemacu yang dipasang pada enjin atau motor elektrik dengan takal dipacu. Okey, kalau kita tengok simulasi sebelah, iaitu
enjin kereta, di dalam enjin kereta di mana ada tali sawat yang memutarkan sistem penyejuk di dalam kereta. Dan di sebelah tu adalah tali sawat yang digunakan pada mesin-mesin lain seperti di motor, ada skuter. Skuter menggunakan belting, dan di mesin basuh automatik juga ada belt. Mungkin kalau kita tidak buka menyelongkar peralatan, kita tidak akan jumpa tali sawat ataupun komponen mekanikal yang terdapat pada sesuatu produk tersebut. Okey, seterusnya aci sesondo. Aci sesondo digunakan untuk membuka dan menutup injak valve. Ianya boleh didapati dalam kenderaan bermotor. Okey, jika lihat simulasi kenderaan, enjin kenderaan. Okey, betapa penatnya enjin itu bergerak. Anda hanya tahu menekan pedal ataupun menekan minyak. Kalau kita nampak di dalam sebuah enjin, begitulah enjin itu bekerja. Sistem mekanikal yang berada di dalam enjin itu bekerja dengan teruk sekali. Semakin kuat kita menekan minyak ataupun memulas bendikit, ia akan menggerakkan ombuh ataupun piston dengan begitu laju. Jadi dia bergantung kepada sistem-sistem lain untuk lebih licin lagi pergerakan piston. Okey. Simulasi yang kedua iaitu pergerakan piston secara perlahan. Anda boleh lihat bagaimana aci sesondo bergerak. Aci sesondo berada di atas, ia bergerak bergili-gili dengan menekan. Okey. Aci sesondo itu menekan tapet. Okey, nama dia tapet. Tapet akan menggerakkan valve. Membuka valve ataupun injak masuk dan injak keluar. Okey, seterusnya gelongso. Okey, komponen mekanikal seterusnya ialah gelongso. Ia berfungsi sebagai pengurang geseran bagi menggerakkan komponen yang berbeban berat. Beban pada gelongso pula digerakkan secara mendatar. Okey, simulasi ataupun video yang ditunjukkan adalah menunjukkan pintu yang berat boleh dibuka dengan senang sahaja. Okey, contohnya pintu-pintu besi yang berat boleh dibuka dengan senang sahaja dengan menggunakan sistem gelongso. Okey. Okey, komponen seterusnya ialah galas berbola. Galas berbola digunakan sebagai pengantara bagi objek yang berputar untuk mengurangkan geseran dan melancarkan pergerakan. Okey, tentu murid-murid tahu benda-benda komponen-komponen mekanikal ini, galas bola ni di mana digunakan, terutama sekali pada basikal ataupun motosikal anda. Ya, dia ada di roda basikal. Okey. Dan yang di sebelah tu adalah permainan. Permainan kanak-kanak iaitu spinner. Ia juga ada galas berbola. Okey, seterusnya komponen seterusnya iaitu bindu. Digunakan bersama mesin gerudi untuk memegang dan mencengkam mata gerudi. Video ataupun simulasi yang ditunjukkan adalah cara membuka dan mengetatkan bindu, rahang bindu, untuk membuka rahang bindu untuk memasukkan mata gerudi. Okey. Yang terakhir sekali iaitu komponen rantai. Okey, rantai berfungsi sebagai pengantara bagi penghantaran kuasa antara dua gear. Okey, tentu sekali ini tidak asing lagi bagi murid-murid kerana ia terdapat pada
kenderaan anda seharian, iaitu basikal ataupun motosikal. Okey. Jadi dia menggunakan beberapa gear. Okey. Gear yang di hadapan dipanggil gear pemacu dan di belakang dipacu. Okey. Saiz gear tidak sama, ya, dia memberi kesan. Sebab itulah apabila kita menaiki basikal yang mempunyai banyak gear, kita boleh memilih gear-gear tu yang di hadapan dan belakang mengikut kemahuan kita, sama ada mahu laju ataupun sebagainya dan sebagainya, untuk mengayuh dengan lebih ringan. Okey, seterusnya. Okey, cuba fikir. Cuba fikir sejenak, apakah komponen mekanikal yang sesuai digunakan untuk memindahkan produk yang besar dan berat seperti kontena dari kapal. Okey, daripada komponen-komponen yang kita pelajari tadi, okey, komponen mekanikal yang manakah yang sesuai untuk memindahkan produk yang besar dan berat seperti kontena daripada kapal. Okey, di pelabuhan, kapal-kapal kontena yang membawa barang-barang yang besar, macam mana dia untuk mengangkat barang-barang yang besar itu ke pelabuhan. Jadi, apakah sistem mekanikal yang sesuai digunakan? Okey, seterusnya, sebagai tugasan, fikirkan satu mesin atau alatan mekanikal dan senaraikan komponen mekanikal yang ada dalam mesin tersebut. Okey, tak perlu pergi jauh, tengok saja di sekeliling ataupun di dalam produk-produk atau peralatan yang berada di sekeliling anda, di rumah ataupun di sekolah. Okey, untuk standard pembelajaran seterusnya 2.2.2, bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih. Okey, sistem mekanikal ialah suatu sistem yang melibatkan penggabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi untuk menyelesaikan sesuatu tugas. Setiap komponen mempunyai fungsi yang tersendiri. Apabila diberi input atau digerakkan, sistem mekanikal akan menggerakkan keseluruhan produk tersebut untuk melakukan tugas tertentu. Jadi apabila diberi input, ia akan diproses dan akan menghasilkan output. Jadi sesuatu produk ataupun suatu peralatan ataupun mesin, apabila kita memberi input dan diproses, ia akan menghasilkan output yang kita mahu. Jadi untuk reka bentuk mekanikal ini, pada akhir pembelajaran nanti, anda ataupun murid-murid perlu menghasilkan satu produk yang direka bentuk daripada komponen-komponen mekanikal, supaya menghasilkan satu produk baru yang menggunakan komponen-komponen mekanikal tersebut. Okey, kita ambil contoh basikal. Saya mengambil contoh basikal kerana ia ada di dalam buku teks, senang untuk dirujuk. Okey, contohnya untuk menggerakkan basikal. Okey, kalau kita tengok di basikal ada banyak komponen-komponen mekanikal di situ. Tetapi kalau kita kena kaji di mana input dia. Okey, proses dan output. Okey, apabila kita naik basikal, kita memberi input di pedal dia, kita mengayuh dia, memberi input di situ, dan daripada tenaga daripada kayuhan, ia akan dihantar kepada gear belakang, gear dipacu dan menggerakkan roda. Jadi roda itu adalah output, roda yang berpusing. Okey. Okey, proses komponen mekanikal ni, okey, input. Okey, input, pedal dan engkol. Okey, pedal dan engkol. Okey, pengayuh tu. Okey, sebagai input. Dan proses, gear dipacu bersambung dengan gear pemacu menggunakan rantai.
maka berlakulah pergerakan pada tayar belakang yang akan menggerakkan basikal keseluruhannya. Okey. Jadi output dia, tayar belakang berpusing menggerakkan basikal. Gegalas pada tayar membantu mengurangkan geseran. Okey, gegalas bola akan mengurangkan geseran. Jadi si pengayuh atau murid-murid semua apabila menaiki basikal, ia akan terasa ringan. Okey. Seterusnya, untuk tugasan, pilih satu produk atau mesin atau alatan di sekeliling anda ataupun di mana-mana. Namakan komponen mekanikal yang ada pada produk itu. Jadi, semestinya anda mesti mencari produk yang bergerak, produk yang berfungsi, produk yang berputar. Sebab mekanikal adalah benda-benda yang bergerak. Apabila bergerak, dia ada sistem mekanikal. Apabila ada sistem mekanikal, dia ada gabungan-gabungan komponen mekanikal. Okey, setiap satu terangkan fungsi setiap komponen mekanikal itu. Sila bincangkan bersama dengan guru-guru anda. Sekian, terima kasih. Jadi saya harap pelajar-pelajar semua mendapat sedikit ilmu dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.